Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-muttaqin, mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang sangat penting kita memilih teman ataupun sahabat dalam kehidupan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma izin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Di hari akhirat kelak, sahabat-sahabat yang kita berkawan di atas muka dunia ini, mereka akan menjadi musuh sesama mereka sendiri, melainkan orang yang bersahabat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di zaman ini manusia hidup dengan pelbagai cara, pelbagai kepentingan, pelbagai kehidupan yang dipenuhi dengan cabaran. Kebanyakan manusia pada hari ini tidak memilih kawan dengan sebab bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memilih kawan semata-mata hanya untuk memberi keuntungan bagi dirinya, untuk memuaskan nafsunya, untuk memuaskan keseronokannya. Kebanyakan manusia pada hari ini tidak mementingkan dalam kehidupannya siapa sahaja boleh dia berkawan demi untuk hidup bersama di atas muka dunia ini, tetapi bukan kehidupan di akhirat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita terkenal sahabat Nabi 124,000 orang, semuanya mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka dicap mohon oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan di dalam syurga. Kita pada hari ini tak ada satu pun tanda-tanda yang meyakinkan bahawasanya kita ini akan selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan tidak ada satu pun tanda-tanda yang mampu untuk menjadi keyakinan bahawasanya aku akan selamat daripada neraka Allah dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi bersabda, wasahbihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan terikut agama siapa yang mereka berkawan. Cuba kita tengok hari ini, kita kebanyakannya berkawan dengan orang yang mampu untuk membawa kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Dalam satu hari ketika mana sahabat Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ni banyak saing ya Rasulullah. Tapi dalam ramai-ramai saing, aku nak pilih siapa yang menjadi saing aku, menjadi teman dalam hidup aku?" Nabi kata. Nabi SAW menjawab, kamu pilihlah wazakkarakum, kawan yang mampu untuk mengingatkan kamu hanya melihat dia, mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saing-saing kita, kadang-kadang kita tengok muka dia sahaja, aku tak sembahyang lagi ni. Kadang-kadang kita tengok muka dia sahaja, aku tak baca Quran lagi ni. Kadang-kadang kita tengok muka dia sahaja, aku tak ada selawat lagi kepada Nabi. Kadang-kadang kita tengok muka dia sahaja, aku tak ngatik, tak berzikir lagi pada hari ini. Maka dia tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kawan yang tidak melupakan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kawan yang sedemikian rupa, kita kena pegang dia dengan gemah. Tapi kalaulah kita sekarang ni banyaknya umur lebih dah 40 tahun dah, tapi masih lagi kita berkawan dengan kawan yang bawa kita ke tempat-tempat maksiat, ini kena berhati-hati. Karena al-akhilla yawma izin, kawan yang kita berkawan di atas muka dunia ini, ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh dengan kita di hari akhirat kelak. Dia akan tuntut di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, aku berkawan dengan orang inilah yang membawa aku masuk dalam neraka. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bila mana dia berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengubah kehidupan daripada jahiliyah ke alam nur, ke alam cahaya, ke alam yang terang. Di antaranya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ni merupakan seorang yang kaya raya, orang yang kaya sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Sebelum dia masuk Islam, dia kaya dah. Ketika zaman jahiliyah, kayanya Abdurrahman ibn Auf ini, bila mana dia mendapat harta, dia berkumpul harta dia. Boleh duit dia kumpul, boleh harta dia kumpul. Siapa banyak harta Abdurrahman ibn Auf, tak tahu tepat nak pergi letak mana dah, tak ada tepat nak letak, banyak sangat harta Abdurrahman ibn Auf. Tapi bila mana dia berkawan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ketika mana peristiwa hijrah Abdurrahman ibn Auf, ketika sampai di kota Madinah, didapati bahawasanya penduduk Madinah pada ketika itu mengalami kesusahan dengan pelbagai kesusahan. Di antaranya banyak dari kalangan mereka yang banyak hutang. Betul duit orang tak bayar. Ada dari kalangan mereka yang susah, tak ada kerja buat. Ada dari kalangan mereka yang tidak ada tenaga, tak mampu untuk nak bekerja. Tak boleh nak kerja, tangan tak ada, tenaga tak ada. Tapi semua itu disantuni oleh seorang sahaja yang berkawan dengan baginda Nabi SAW, Abdurrahman ibn Auf. 1/3 daripada penduduk Madinah yang berhutang, semuanya diselesaikan, semuanya dibayar oleh Abdurrahman ibn Auf. 1/3 daripada penduduk Madinah pada ketika itu. Dan 1/3 lagi orang yang tidak ada kerja, Abdurrahman ibn Auf ambil untuk jadi pekerja dia. Dan 1/3 lagi orang yang tidak ada kemampuan untuk bekerja, semuanya disantuni, dibiayai oleh Abdurrahman ibn Auf. Ini adalah hasil daripada menjadi sahabat kepada baginda Nabi SAW, mengubah daripada Abdurrahman ibn Auf yang kaya raya, tidak ada arah tuju untuk membawa harta yang banyak yang dimiliki oleh Abdurrahman ibn Auf, bila mana berkawan dengan orang yang hebat, berkawan dengan orang yang mampu untuk mengubah daripada kehidupan yang gelap, daripada kehidupan jahiliyah kepada alam nur, kepada alam yang terang, dimudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan, untuk membiayai, membantu penduduk Madinah pada ketika itu. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, salah satu daripada sahabat Nabi yang lain, iaitu Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ini dikenal sebagai panglima perang yang tidak pernah kalah. Dia perang tak biasa kalah ya. Dalam riwayat menyebut Khalid Al-Walid ini di sepanjang hidup dia perang 100 kali. 100 kali dia hadir peperangan, sekali habuk tak biasa kalah. Disebut dalam sirah 50 kali ketika dalam jahiliyah dan 50 kali ketika dia masuk Islam. Dan Khalid Al-Walid lah yang mengetuai kafir Quraisy ketika mana dalam peperangan Uhud, yang mengalahkan tentera Islam ketika umat Islam tidak mengikut arahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid juga merupakan anak daripada ayah yang memiliki harta yang banyak ketika itu. Dan Khalid Al-Walid ini ada abah dia nama Umarah. Umarah merupakan abah kepada Khalid, dan seorang lagi keluarga Khalid nama Al-Walid juga sama dengan ayah dia. Dan kedua-dua keluarga Khalid ini, di antara Al-Walid dengan Umarah, mendahului Khalid dalam masuk Islam. Ketika mana Umarah kena tangkap di dalam satu peperangan, maka ketika itu umat Islam memberi jaminan bahwasanya aku tidak akan serah Umarah kepada ahli keluarganya, melainkan mereka membayar tebusan untuk dapat balik Umarah, untuk dihantar kembali kepada ahli keluarga dia. Ketika Umarah kena igat, maka tentera kafir Quraisy pada ketika itu mesyuarat dengan ahli keluarga dia. Dia kata, kita nak buat lagu mana ni? Nak ambil kelik Umarah masuk, tubik daripada menjadi tawanan, tubik daripada kena panggil tu riat katai ketika itu. Maka dia letak harga pada ketika itu dengan 4,000 dirham pada zaman itu. Musyarat dari kalangan para sahabat ketika itu berita sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata, jangan kamu ambil 400 dirham kepada ahli keluarga Umarah ibn Walid, jangan ambil. Tapi kita tukar kepada ambil baju besi yang dimiliki oleh Al-Walid ayah dia, dan juga
pedang yang dimiliki oleh ayah dia, dan juga tepat menepih besi yang dimiliki oleh ayah dia. Maka bila berita itu sampai kepada ahli keluarga dia, maka ahli keluarga dia setuju untuk jadikan perkara yang disayangi oleh ahli keluarga tadi sebagai untuk menawan balik Umarah anak kepada Khalid Al-Walid untuk kembali masuk kepada ahli keluarga dia. Bila dibawa baju besi, pedang kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Umarah pun kelik. Bayar harga katai pasal kelik. Kelik mari ketika itu bila dia berdepan dengan ahli keluarga dia, perkataan yang pertama yang Umarah sebut selepas dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam depan ahli keluarga dia sebut, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia masuk Islam di depan ahli keluarga dia, setelah mana ahli keluarga dia sebelum itu serabut cari jalan nak tolong nak ambil kelik Umarah. Tapi bila mana Umarah kelik bertemu dengan ahli keluarga dia, ucapan yang pertama yang menjadi kesedihan bagi ahli keluarga dia, mengubah daripada orang yang sebelum itu berperang dengan Nabi, setelah bersahabat dengan Nabi, kelik mari berdepan dengan ahli keluarga dia mengucap kalimah asyhadu alla ilaha illallah. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, bila kelik mari Umarah masuk Islam dan berpihak kepada Islam, Al-Walid juga anak kepada Al-Walid juga masuk Islam. Ketika itu Khalid tak masuk Islam lagi. Masa tu Khalid masih lagi tekun dengan pendirian dia. Dia kata, puakmu masuk Islam dulu, gilah mu nak masuk Islam, aku tak sah lagi. Aku masih lagi tekun dengan pendirian aku, takkan masuk Islam, Khalid kata. Bila satu ketika Umarah dengan Walid tadi hantar surat kepada Khalid. Dia sebut dalam surat itu akluka akluk ya Khalid, akluka akluk. Wahai Khalid, mu ni orang yang memiliki akal yang bijak. Kamu ni seorang yang bijak, seorang yang tak pernah lagi kalah dalam peperangan. Kamu tahu ataupun tidak, ketika kami berada ramai-ramai tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Aina Khalid?" Dalam surat tersebut, mana Khalid ni? Khalid dok mana? Tanya Umarah dengan Al-Walid, Khalid dok mana? Bila Khalid tengok ucapan Nabi dalam surat tu, berasa kata, aku ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu dia rasa tak sedap duk dah. Bila nama dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa tak sedap, rasa nak masuk Islam dah. Ketika itulah Khalid mula menggerakkan diri dia, berjalan cari. Dia kata, aku kena cari saing, nak pergi masuk Islam kena pergi cari saing. Orang yang pertama dia pergi cari, dia kata kena hamba. Orang yang pertama dia cari, dia ajak untuk masuk Islam. Orang itu kata, mungkinlah aku ni tak akan Safwan. Orang yang pertama yang dia jumpa Safwan, ajak Safwan supaya pergi ke Madinah. Safwan tanya, mu nak pergi apa? Aku nak pergi masuk Islam. Safwan kata, aku takkan masuk Islam kalau sekiranya penduduk Quraisy tinggal aku seorang saja, aku takkan masuk Islam. Maka Khalid jalan pergi cari orang lain pula. Tiba-tiba jumpa dengan Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah anak kepada Abu Jahal. Bila jumpa dengan Ikrimah, Khalid kata, Ikrimah, mari kita pergi Madinah. Ikrimah tanya, pergi apa? Pergi masuk Islam. Wallahi Ikrimah kata, aku tak akan masuk orang yang membunuh ayah aku.
Aku takkan masuk Islam orang yang menghina keluarga aku. 2 orang dah tak masuk. Bila orang yang ketiga, maka orang yang ketiga inilah yang pergi bersama dengan, kalau tak silap saya, Amr bin Auf, yang berjalan bersama dengan Khalid Al-Walid menuju kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk masuk Islam di kota Madinah. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, sejarah ini memberi satu neraca yang penting dalam kehidupan kita untuk memilih siapa yang kita berkawan, berteman ketika di atas muka dunia ini. Dia bukan hanya kawan kita untuk nak makan sahaja, berkawan semata-mata untuk nak memenuhi hasrat kehidupan kita sahaja, tidak. Bahkan kawan inilah yang akan membawa kita kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran yang digambarkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana orang yang berkawan dengan orang yang baik, dia akan jadi baik. Tapi bila mana seseorang itu berkawan dengan orang yang tak baik, dia juga akan jadi tak baik. Lebih-lebih lagi anak-anak kita, kena kita hati-hati bila mana dia sign dengan siapa di sekolah, dia sign dengan siapa di luar daripada rumah kita. Kita sebagai ibu bapa kena tahu kata anak siapa yang jadi kawan dengan anak kita. Kena tahu kata rumah dia di mana. Kena tahu kata dia ni anak siapa. Kena tahu kata dia pergi ke mana dengan orang itu, apa yang dia buat dengan anak kita. Ini semua diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kerana ia merupakan satu kepentingan dalam kehidupan kita. Bimbang takut di akhirat kelak dengan siapa yang kita berkawan, dengan orang itulah yang menjadi penyebab membawa kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billahi min zalik. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, maka setakat itu sahajalah sebagai santapan rohani kita pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعقلون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يتفكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله